Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Sahih Samsudin, anda sedang menyaksikan Berita Parlimen. Penyelesaian berasaskan alam sekitar atau Nature-Based Solution bagi menangani risiko bencana wajar dilaksanakan, terutama dalam menangani isu banjir. Perkara itu dibangkitkan Ahli Parlimen Simpang Renggam, Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad yang merasakan ia alternatif kepada pendekatan kejuruteraan sedia ada. Misalnya menambah kapasiti takungan air dan mewartakan reserve sungai serta kawasan tanah lembap, wetlands, sebagai zon mitigasi banjir. Semua ini adalah pendekatan yang lebih lestari dan berkesan. Menjawab celahan Wakil Paya Besar Datuk Muhammad Shah Abdullah yang bertanyakan mengapa pendekatan kejuruteraan lebih popular dalam usaha mitigasi banjir, Datuk Seri Insinyur Hasni berkata, untuk mengambil pendekatan kejuruteraan sebagai langkah bagi memenuhi ESG ini dan tidak melalui pendekatan alam dan semula jadi. Kita tidak perlu bimbang kalau sekalipun kita menggunakan kaedah alam semula jadi sebagai pendekatan untuk menangani perubahan iklim ini, ianya tidak menjejaskan negara kita sebagai negara industri atau nak menarik pelabur-pelabur dalam segi perindustrian. Bagi memperkukuh dan memulih kembali Felda, agensi tersebut dicadang diletak sepenuhnya di bawah seliaan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Cadangan itu dikemuka Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa untuk memastikan urusan pentadbiran dan kawal selia yang lebih berkesan. Beliau berkata, perancangan dan hala tuju kerajaan mengenai masa depan Felda tidak jelas sejak agensi itu diletak bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri. Penyeragaman tiga agensi utama yang menjadi tunjang ekonomi masyarakat luar bandar perlu dilakukan supaya gerak kerja untuk memperkukuhkan sektor sawit dan getah dapat berjalan dengan lebih berkesan kerana adanya pemusatan dari segi pentadbiran. Menurut Datuk Muhammad Isam, kedudukan kewangan Felda juga memerlukan lonjakan baharu agar dapat dipulih sepenuhnya. Tanah seluas 350,733 hektar yang dipajakkan kepada FGV mesti diambil alih semula kerana pulangan ke FEDA iaitu RM248 juta dan 15% hasil daripada keuntungan tanah yang dipajak sudah tidak lagi berbaloi. Pengumuman kerajaan mengenai langkah menaikkan kadar gaji minimum masih menjadi tumpuan pada hari terakhir perbahasan peringkat dasar RUU Perbekalan 2025. Bagi Ahli Parlimen Tampin, Chong Chin Jen, gaji minimum yang diterima pekerja ketika ini tidak setimpal. Adalah lebih baik dan wajar untuk kerajaan mengambil langkah untuk meningkatkan kadar gaji minima supaya pekerja mendapat bahagian yang lebih adil daripada pie ekonomi negara kita. Hanya satu daripada 26 projek rancangan tebatan banjir RTB di Pantai Timur telah siap, iaitu projek di Lembah Bertam, Cameron Highlands, Pahang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kata 10 projek masih dalam peringkat pra-pelaksanaan, 10 sudah diiklankan untuk mendapatkan tender dan 5 dalam proses reka bentuk. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menjelaskan 14 daripada projek menghadapi masalah pengambil alihan tanah dan pengalihan utiliti. Dapat persetujuan, cuma nanti diharapkan waktu pelaksanaan kontraktor yang dilantik oleh syarikat utiliti itu akan dapat melaksanakan pengalihan dengan segera supaya tidak akan menjejaskan pelaksanaan projek ini nanti. Jelas beliau lagi, meski projek mengalami masalah pelaksanaan, ia tidak melibatkan sebarang kos tambahan. Secara keseluruhan, RM8 bilion diperuntukkan bagi kesemua projek RTB di negeri-negeri Pantai Timur. Sementara itu, pelaksanaan projek mengatasi banjir pantai di Sarawak dijangka bermula pada Oktober 2025. Ia melibatkan peruntukan RM316 juta bagi pembinaan struktur perlindungan banjir dan kawalan hakisan pantai. Sebanyak RM1 trilion menjelang. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata,
Projek dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Berkenaan dengan pelaksanaan projek ini akan melibatkan 17 lokasi di 6 bahagian iaitu Kuching, Betong, Mukah, Miri, Limbang dan Samarahan, melibatkan skop utama seperti membina struktur perlindungan banjir pantai dan kawalan hakisan serta kerja-kerja yang berkaitan. Dengan terlaksananya projek ini, sepanjang 32.9 km pantai akan dapat dilindungi daripada kejadian banjir pantai yang seterusnya akan mengurangkan kerosakan harta benda ataupun melibatkan nyawa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab. Yang cukup untuk menyelesaikan masalah hakikat pantai. Nilai ringgit masih kukuh walaupun terdapat pelbagai perkembangan dan penyesuaian pasaran baru-baru ini. Setakat 4 November, mata wang tempatan mengukuh 5.03% berbanding dolar Amerika Syarikat. Ringgit telah mengukuh sebanyak 5.03% berbanding dolar Amerika. Dalam masa yang sama, ringgit juga telah mengukuh berbanding mata wang negara serantau sebanyak 13.3% berbanding yen, 12.2% berbanding won, 7.5% berbanding rupiah dan 3.7% berbanding baht. Dari segi perkembangan global, perubahan jangkaan kadar dasar moneteri yang lebih rendah di ekonomi utama global, khususnya di Amerika Syarikat, telah menyumbang kepada pengukuhan ringgit. Tambahnya, pengukuhan ringgit dipacu perkembangan positif ekonomi negara yang disokong komitmen kuat kerajaan menerusi dasar di bawah kerangka madani. Sementara faktor global seperti pergolakan geopolitik di Asia Barat dan pilihan raya AS turut menyumbang pada turun naik pasaran kewangan global termasuk ringgit dan mata wang negara yang pesat membangun. Skim Pejabat Keluarga Tunggal SFO diperkenal bagi meningkatkan aktiviti ekonomi negara. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata skim ini diharap dapat menarik pelabur asing sekaligus merancakkan ekonomi negara. Sebahagian daripada dana yang dibawa masuk akan digunakan di dalam negara. Kedua, ia juga menjana pekerjaan yang bermakna untuk rakyat. Dan kerana dia memerlukan mereka yang dalam skim ini untuk berada di dalam negara, akan juga ada penggandaan daripada ekonomi untuk dalam negara. Kita percaya dalam apa yang diadakan oleh SC dan Bank Negara, mereka akan memantau agar tidak ada isu-isu berkaitan amla. Situasi di pantai Timur Sabah adalah selamat dan terkawal. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, Eskom sentiasa komited dan bersiap siaga mempertahan kedaulatan, menjamin keselamatan serta memelihara ketenteraman awam di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Kerajaan telah membentukkan sebanyak 268 juta kepada Eskom pada tahun 2003 hingga 2024. Di bawah peruntukan mengurus bagi membiayai kos pentadbiran dan pengurusan agensi tersebut. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 243 juta telah dibelanja sehingga bulan September 2024. Manakala di bawah peruntukan pembangunan sebanyak 523 juta telah dibentukkan kepada Eskom sejak dari tahun 2013 sehingga kini dengan jumlah perbelanjaan sebanyak 409 juta. Terma perintah berkurung di kawasan tersebut turut dijenamakan semula sebagai Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memastikan nasihat perjalanan ke atas pantai Timur Sabah selamat. Kementerian Perdagangan dan Komoditi merangka beberapa inisiatif bagi mentransformasikan sektor agri-komoditi berasaskan teknologi. Timbalan Menterinya Datuk Chang Fung Hing memaklumkan ia mampu menarik penyertaan belia tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan tenaga buruh asing.
kerajaan sentiasa menggalakkan penggiat industri untuk mengadaptasi penggunaan jendera berteraskan Internet berbagai benda, Internet of Things, IoT, peralatan mekanisasi dan otomasi di sektor belatangan sawit, contohnya kerja-kerja menyembur racun dan membaca tanaman menggunakan drone, jendera AGV, Autonomous Guided Vehicles, penggunaan mesin cantas sawit dan lain-lain lagi. Tambahnya, mekanisasi ini mampu mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktiviti. Kementerian turut menawarkan pelbagai program kemahiran. Antaranya kursus operasi mekanisasi ladang di Plasma Keratong Pahang, sijil teknologi getah di Akademi Hivia Malaysia di Sungai Buloh, Selangor dan sijil operasi pembuatan perabot di Wisdek Banting, Selangor. Kementerian Pendidikan KPM memperkasa usaha pencegahan penggunaan rokok elektrik atau vape dalam kalangan pelajar sekolah. Antaranya bekerjasama dengan PDRM melalui Pegawai Perhubungan Sekolah PPS yang dilantik di setiap sekolah. Pelaksanaan program Remaja Unggul Aspirasi Negara yang berfokus kepada bahaya rokok dan vape juga telah dilaksanakan di seluruh negara dengan kerjasama rakan strategik iaitu KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan, Polis Diraja Malaysia dan Persatuan Membasmi Dadah Malaysia. KPM dan KKM turut mengadakan latihan khusus pengukuhan intervensi berhenti rokok dan vape dalam kalangan murid kepada guru bimbingan dan kaunseling serta guru PBDA. Beliau menjawab soalan dikemukakan Wakil Baling Hassan Saad yang mahu masalah ketagihan vape dan rokok dalam kalangan pelajar segera diatasi. Kuala Lumpur Sport City KLSC merekodkan 10.467 juta ringgit hasil sewaan venue setakat Oktober tahun ini. Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh berkata ia jumlah tertinggi yang direkodkan setakat ini. Sehingga Oktober, sebanyak 2.147 juta hasil sewaan venue telah direkodkan melibatkan sebanyak 26 penganjuran acara sukan di KLSC. Manakala bagi tempoh yang sama, sebanyak 54 penganjuran acara bukan sukan telah direkodkan melibatkan kutipan hasil sewaan venue sebanyak 8.5 juta iaitu 4 kali ganda hasil sewaan penganjuran acara sukan. Mengenai usaha menambah baik padang khususnya Stadium Nasional Bukit Jalil bagi perlawanan bola sepak, Hena menjelaskan pelbagai inisiatif sudah dilaksanakan. Tambahnya, pihak KBS turut menghargai sokongan pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Ismail dalam usaha meningkatkan kualiti padang di Stadium Nasional Bukit Jalil terutama dalam penyelenggaraan padang bola sepak. Sekian berita Parlimen dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.